بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala bertemu My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita menyambung ya selepas kita mengulang kaji semalam bersama dengan Ustaz Abdullah, dan hari ini kita menyambung halaman 347 surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, surah Makkiyah yang memberi banyak inspirasi kepada kita. Hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Wah, ini nampak senyuman Ustaz Fazrul. Baru nampak Ustaz ya, masya-Allah. Tapi pakai face mask pun kadang-kadang best juga kan, boleh menyembunyikan. Masya-Allah, bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, kita ingin jemput semua untuk share ya, kongsikan dengan rakan-rakan ya, mungkin di Kedah ataupun di Kelantan dah bermula kerja ya. Tetapi bagi adik-adik ataupun tuan-tuan yang berada di Selangor, di Kuala Lumpur, mungkin sedang bercuti kali ini, terus kita ingin istiqamah bersama Al-Quran, dan kita doakan kita diberi barakah daripada Allah dengan doa ringkas kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kebaikan, keberkatan dengan ilmu untuk diri, untuk keluarga kita, untuk seluruh umat Islam di dunia. Hari ini kita ingin sama-sama melihat kepada halaman 347. Jom kita lihat sinopsis ringkasan halaman ini, iaitu daripada ayat yang ke-75, iaitu kita akan melihat bagaimana Allah memberitahu kesan dur, iaitu satu kepayahan, satu bencana dan juga azab kepada manusia, yang kita akan lihat pada ayat 75, 76, 77. Disambung pada ayat 78 hingga 80, nikmat agung Allah kepada para hamba-Nya, yang kita akan lihat satu persatu, termasuklah kita dibekalkan dengan telinga, dibekalkan dengan mata, dibekalkan dengan hati. Dan lebih daripada itu, pada ayat 81-89, sikap orang musyrik yang mengingkari, menyangkal dan tidak mengakui adanya hari kiamat, dan pembuktian tentang hari kiamat berdasarkan bukti-bukti jelas nyata yang tidak boleh dibantah pada ayat 81 hingga ayat 89. Jom kita lihat dahulu ayat 75 hingga 82 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man walah wa ba'd. Apa khabar semuanya, ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, tetamu Al-Quran, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersua lagi kita pada hari ini. Kita berada di surah Al-Mu'minun, halaman yang ke-347. Dan kalau kita perhatikan Fazah, dalam ayat ni ada beberapa kali diulang afala ta'qilun kan, afala tadhakkarun, afala tattaqun, berlega-lega persoalan itu. Betul. Di halaman yang ke-347 ini, sekejap lagi kita akan lihat perkongsiannya melalui Ustaz Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-75 sehingga ayat yang ke-82. Kita baca sama-sama permulaan ini, bacaan murattal Hijaz insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 75 hingga 82. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi hari ini. Semangat Ustaz ya. Hari ini membaca untuk kita melihat kepada apakah ciri orang beriman Ustaz ya. Dalam surah ini Allah mengajak kita kepada keimanan, dan kadang-kadang dalam diri kita, diri saya lah Ustaz kan, Allah mengingatkan tentang kadang-kadang kita dah mula terleka, Allah bawa balik ya. Dan bercakap dalam hal ini pada ayat 75, sekiranya mereka kami kasihani, kami lenyapkan malapetaka yang menimpa diri mereka, pasti mereka akan terus-menerus terumbang-ambing dalam kesesatan mereka. Jadi Allah beritahu dua perkara ya kepada orang-orang yang tidak beriman. Allah nak ajak mereka kembalikan balik. Yang pertama, kalau Allah beri kesian. Kesian ni maksudnya biar ajalah dia nak buat apa. Yang pertama, yang keduanya wa kashafna, iaitu kami hilangkan
Kalau di Mekah itu, ini surah Makkiyah, di Mekah itu ada kelaparan, ada kebuluran, ya. Kalau kami lenyapkan min durrin, istilah di sini adalah dur, iaitu bencana Ustaz, ya. Bencana ni macam-macam lah, ya. Kita ada COVID-19 zaman sekarang, kelaparan, bisnes tak jadi, exam tak lulus ke, ya, ataupun keluarga tak berapa okey. Semua itu adalah min dur, ya. Tetapi apakah yang berlaku kalau Allah buat kepada orang-orang yang tidak beriman, mereka jadi apa? Lalajju fi tuyanihim ya'mahun. Mereka itu makin lagi tetap untuk berada dalam kesenyatan, ya'mahun, ya, ya'mahun. Kalau kita tengok umya itu maksudnya buta mata kita, tapi amaha ya'mahun ini maksudnya buta mata hati. Maksudnya bila seseorang itu tidak diingatkan oleh Allah, tidak diberikan ataupun dia punya kepayahannya itu tidak akan dilenyapkan, diselesaikan oleh Allah, dia akan jadi lebih lagi sombong dan juga buta mata hatinya. Jadi ini adalah macam mana kalau dalam hidup kita ini, orang beriman bila dapat dur, kita sakit ke, kita ada kepayahan ke apa sebagainya Ustaznya, dia akan kembali kepada Allah SWT. Dia kata ya Allah, kan. Jadi dengan itu terelak daripada apa? Ayat yang ke-76, walaqad akhadnahum bil adab. Tadi dur, ya, pada ayat 75, kali ini azab. Azab ini hukuman. Tuan-tuan, ya, hukuman. Jadi kalau kita berjumpa orang sakit, itu namanya dur. Jangan pula engkau ni kena azab ni. Jangan cakap begitu, kan. Tuan-tuan pergi melawat ke, ataupun dapat kawan kita yang kena COVID-19, itu adalah dur. Dur ini adalah untuk kalau orang beriman makin lagi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan pada tuan-tuan ada yang sakit Ustaz ni hari ini, ditimpa dur seperti mana Nabi Ayub pernah berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu taala bila Allah meletakkan memberi ad-dur kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub kata innaka antar arhamur rahimin, kan, sesungguhnya engkau yang maha pengasih penyayang. Jadi itu dur, ya, bukan azab. Azab ini apa? Bila seseorang itu buta mata hati, tak dapat pelajaran daripada kepayahan yang ada, tidak makin dekat dengan Allah, maka Allah beri azab. Azab pun sebenarnya di dunia ini dinyatakan dalam At-Tabari adalah untuk seseorang itu makin sedar, istakanu li rabbihim wama yatadarrun, iaitu nakkan orang itu tunduk sakinah dengan Allah, kembali pada Allah, dan juga yatadarrun ini maksudnya merendah diri bila dapat azab, Ustaz, ya, kena hukuman. Ada orang masuk penjara, ada orang mungkin dia kena hukumlah, untuk dia yatadarrun. Tetapi cabarannya apa? Bagi orang yang kufur, dia tak kisah. Dia tak kisah, dia tak dapat pelajaran daripada apa yang ada, malah dia rasa bahawa ini fenomena, kan, ini biasa jelah, kan. Dia sebenarnya dia rasa tak selamat pun. Sebenarnya manusia dia selalu rasa tak selamat kecuali bila kembali pada Allah. Jadi Allah kata kalau dia tak merendah diri, hatta idza fatahna alaihim baban dza adzabin syadidin idahum fihi mublisun, ya, akhirnya mereka akan kena azab yang amat pedih. Tadi azab, tapi kali ini azab yang amat pedih. Mublisun, Ustaz. Mublisun ni ada kaitan dengan perkataan iblis. Maksudnya apa? Putus asa yang melampau. Akhirnya dia rasa putus harap dalam hidup selepas dikenakan azab yang pedih ini. Tetapi kita bagi orang beriman, dia tak jadi begitu. Ya, kita harapkan kita dapat bersyukur. Ayat 78 kita nak baca sekali lagi. Ayat yang mengingatkan kita. Awal surah Al-Mu'minun cerita pasal tentang penciptaan kita, ya. Kali ini Allah bawakan lagi tentang penciptaan beberapa organ penting dalam tubuh badan kita. Untuk apa? Kita baca dahulu ayat 78. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah SWT sekalian. Betul Ustaz Fazrul sebut tadi, sahabat-sahabat kita sekarang yang sedang diuji ujian kesakitan dan sebagainya. Antaranya kita nak doakan juga buat bekas Ketua Forensik PDRM Malaysia Datuk Amidun Anan dan juga isteri Datin Nurliah Jaafar sekeluarga yang juga diuji dengan COVID-19 masih pada hospital. Kita doakan semua sekali Allah SWT kurniakan kesembuhan insya-Allah dan juga perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita nak baca lagi sekali Ustaz, ya. Ayat yang ke-78, 78. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semuanya kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ansha'a lakumus sam'a
قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم. Dan dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, afidah, tetapi sedikit sangat yang kamu bersyukur. Maksudnya selepas ayat berkaitan dengan dur dan juga azab tadi, Allah bawakan perkara ini, ya. Apa kepentingannya? Bila seseorang itu ada telinga, dia dapat berita, dia baca berita dengan absar, dia akan memberi kesan kepada afidah. Apa maksud afidah? Afidah ini adalah hati, lapisan nombor 3 Ustaz. Fuad yang dia akan terpanggil, ya, emosinya akan terasa, saya kena buat sesuatu. Saya kena jadi orang yang lebih istakanu li rabbihim. Saya kena jadi yatadarraun, merendah diri kepada Allah. Kerana apa? Kerana azab ini, ya, azab ini akan melanda dia bukan pada seorang saja Ustaz, dia akan melanda pada semua orang, ya. Tetapi bila dur, dia seorang-seorang, mungkin ada kena covid, ada yang tak kena covid, ada yang sakit ini sakit itu masing-masing itu dur. Berlaku pada Nabi Ayub, berlaku pada Nabi, berlaku pada orang biasa. Tetapi bila azab Allah beri ini adalah kepada semua, orang baik, orang tak baik kena. Apabila satu kawasan itu tidak mengambil pelajaran daripada dur ataupun azab yang kecil yang membawa kepada azab bin syadid sebentar tadi. Jadi macam mana nak dapatkan pelajaran ini? Ialah dengan telinga. Seperti tuan-tuan gunakan telinga sambil memandu sekarang Ustaz ni, ada dekat hospital, dia tak tengok videonya, dia dengar saja ayat Quran Ustaz baca. Allah. Ini sebenarnya adalah tanda tuan-tuan bersyukur. Masya-Allah, subhanallah. Tapi ini Allah cakap qalilan. Ini sikit Ustaz. Betul Ustaz. Yalah, sekarang ni kita 1300 dekat online, dekat TV mungkin berpuluh ke beratus ribu, tapi kalau katakan 1 juta lah Ustaz kan, 1 juta daripada 32 juta orang Malaysia. Tapi kita tak campur lagi Singapura, Indonesia, apa sebagainya. Yang lain, jadi kita harapkan, kita doa Allah jadikan kita di kalangan orang yang sikit Ustaz. Allahu akbar. Kan, jadikan orang yang sikit yang bersyukur. Dan Allah cakap pada ayat 79, sambung lagi, Allah menciptakan kamu di bumi ini, kemudian Allah pancarkan ataupun sebarkan, wa ilaihi tuhsyarun. Tusyarun kita dah bincang sebelum ni Ustaz, ya. Tusyarun ataupun kita akan dikumpulkan balik. Betul. Kita masing-masing pergi sana pergi sini, tapi bila kita dikumpulkan balik, maksudnya apa? Macam perhimpunan lah. Kalau tiba-tiba hari Rabu, biasa hari Isnin kat sekolah ada perhimpunan kan. Betul. Kalau cikgu cakap mari perhimpunan. Kalau waktu malam dekat asrama penuh, itu tandanya apa? Itu mendebarkan. Mesti ada something, ya. Rokok, kan? Tengok balik siapa ada isu ke apa ke. Dan kalau kita dipanggil balik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, memang mendebarkan Ustaz. Bila kita tidak bersedia, tapi kita harapkan dengan Quran, amalan-amalan kita ini menyiapkan kita al-firdausil a'la yang kita bincang awal surah Al-Mu'minun. Ayat 80 Allah menyatakan lagi, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah yang menggantikan di antara malam dan siang. Malam dan siang, afala ta'qilun. Dalam muka surat ini banyak perkataan afala Ustaz, ya. Ma tashkurun, kemudian afala ta'qilun itu suruh guna akal. Allah. Akal kan ada. Kan, kalau akal ada, tengok betul-betul Allah yang berkuasa hidupkan, matikan, tukar malam dan siang. Takkan tak nak beriman. Masih lagi ke tak percaya bahawa Tuhan yang sama boleh mendatangkan azab kalau kita degil dalam kehidupan kita. Ini cara berfikir yang dibawakan pada ayat 80. Kerana apa? Kerana hujah-hujah yang dibawakan ini, dia kadang-kadang ada manusia yang dia balas dengan cakap apa? Bal qalu mithla ma qala al-awwal. Masyaallah. Apa maksud ayat 81? Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang sama dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Orang dulu dia cakap apa? Betul ke kita ni akan dibangkitkan balik ke akhirat nanti, ada syurga firdaus lah. Kita we have the paradise right now. Contohnya kan, pasal dia dah rasa hidup je dah syurga dah. Jadi dia rasa bahawa hidup hanya sekali, tak ada dibangkitkan lagi. Perkataan ini tuan-tuan bukan sekadar zaman ini. Zaman ini bukan sekadar itu, tapi zaman dahulu dah berulang dah. Kita dah lihat dalam halaman sebelum ini, berulang pada zaman Nabi Nuh, pada zaman Nabi Hud, pada zaman nabi-nabi. Orang pertikaikan tentang as-saah ataupun surah 23 ini bercakap tentang al-firdaus. Ya. Jadi Allah bawakan ini untuk apa? Untuk beritahu kepada kita Ustaz, ya. Kalau kita kata bahawa saya percaya ada syurga, itu sebenarnya adalah
nikmat besar. Subhanallah. Nikmat besar. Ya. Pasal ada orang yang dia rasa bahawa ada kan, dan kesan bila ada ke dia tak kisah dia nak buat apa, dia boleh tipu orang, boleh saja buat apa, dia tak kisah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan darra ataupun darara, maksudnya memaksa, mudarat, membahayakan, dan 74 kali disebut di dalam al-Quran ini sebagaimana kita lihat pada ayat 75 tadi. Maksudnya ustaznya sakit, ada kepayahan, betul, itu semua adalah dur, min dur. Dia bukanlah lambang bahawa Allah benci kita. Allah nak ingatkan saja. Nak ingatkan saja. Tapi kalau katakan masih sombong lagi, ada orang makin sakit, alang-alang sakit ni, lepas dah okey ni, saya enjoy my life, kan? Dia khawatir nanti satu lagi istilah yang Allah kata, walaqad akhadnahum bil adab, ya. Jadi kalau ustaz boleh baca sekali lagi ayat yang ke-78 tadi ustaz baca. Betul. Tapi ulang lagi agar tuan-tuan yang setia bersama Quran Time, guna telinga, guna mata, kadang-kadang nak kata tak nampak ustaz. Betul, tulisan Allah. Makcik, pakcik, tuan haji, puan hajah, kita walaupun payah, kita jadi orang yang qalilan ma tashkurun. Moga Allah terima amal kita. Ayat 78. Amin ya Rabb. Ulang-ulang Ustaz sebut jadi orang sedikit Ustaz. Jadi tak guna jadi orang yang banyak tapi tak ada manfaat. Betul. Ataupun boleh membawa kepada jauh pada Allah SWT Ustaz ya. Bila itu kadang-kadang nak ingatkan diri sendiri juga. Kadang bila kita sampaikan apa-apa tak ramai orang yang ikut, tak ramai orang yang tengok. Kadang-kadang kita down, jangan. Allah sebut dah qalilan ma tashkurun kan. Okey, baik. Jadi kita baca ayat yang ke-78 sekali lagi sebelum kita banyak kali hari ni Ustaz ya. Ulang betul, 78 betul, untuk betul. Kita terus pasak. Pasak. Lama tak dengar. Masya-Allah. Okey, kita dah pakai shield ni kena pasak. Pasak. Kita baca sama-sama ayat yang ke-78 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Teruskan kita menggunakan telinga kita, penglihatan kita, hati kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Jangan difikir derita akan berpanjangan, kelak akan membawa putus asa pada Tuhan. Ingatlah biasanya kabus tak berpanjangan, setelah kabus berlalu pasti cerah kembali. Ujian adalah tarbiyah dari Allah. Apakah kita akan sabar ataupun sebaliknya? Kesenangan yang datang setelah kesusahan, semuanya adalah nikmat dari Tuhan.
pastikan yang original lah. Yang tadi tu tertukar setelah dengan selepas. Tapi okeylah. Tak ada masalah Ustaz. Dia mengingatkan kita Ustaz ya tentang ujian sebenarnya adalah tarbiyah. Tarbiyah. Memang dalam ayat ini pun Allah menceritakan tentang tarbiyah Allah untuk memanggil kita menjadi orang yang beriman, al-mukminun ya, bukannya yang makin jauh daripada Allah ya. Dan kabus akan pergi ya, kabus akan pergi Ustaz ya. Jadi bila kita ada harapan begitu penting waktu kita dikata sakit, bagi tuan-tuan ada ahli keluarga ya, kita tahu bahawa sebenarnya Allah sedang mendidik kita di sini dan lebih daripada itu ialah untuk memimpin sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini peringatan kita Ustaz ya bersama dan lebih lagi kita akan dapat peringatan selepas ini kita ikuti tajwid bukan tauhid. Tajwid. Lepas ni kita cakap pasal tauhid tapi kita tengok tajwid dulu. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian, ayah dan bonda, kalau di sini kita Lembah Kelang bercuti hari ini, ada yang ambil kesempatan bersama keluarga Ustaz, dan ada juga yang menghadiri jemputan-jemputan kenduri kendara. Betul. Jadi kena hati-hati juga. Kena pastikan SOP supaya kita dapat merasai nikmat suasana sekarang ini. Kita dah boleh agak bebas sedikit untuk ke mana-mana. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah lindungi kita, dan jom kita singgah sebentar ke ruangan tajwid kita. Kita nak melihat apakah perkongsian kita hari ini berkenaan dengan tajwid. Ya, kita masih lagi bersama dengan tafkhim dan tarqiq, dan kita nak tengok hari ini contoh kesalahan pada huruf tafkhim, huruf tebal dalam surah Al-Mu'minun dalam halaman 347 yang kita belajar pada hari ini. Iaitulah ada 3 contoh. Jom kita tengok yang pertama, ayat yang ke-75, menukarkan huruf dad kepada huruf dal jadi nipis. Contoh kat mana kalimah dia? Ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min dhurril lalajju. Dad tu dibunyi tipis macam mana? Min durrin ataupun durrin kan, walado. Tu dia tak nak dad kan. Min dhurrin, tebal dia bunyi huruf dad. Okey, itu yang pertama. Contoh yang kedua dalam ayat yang ke-76, juga kadang-kadang kita baca bunyi nipis, jadi bunyi macam huruf dal akhir ayat 76 tu kan. Famastakanu lirabbihim wama yatadarra'un. Jangan kita baca nipis. Famastakanu lirabbihim wama yatadarra'un. Wama tak nak yatadar tu. Yatadar. Nah, dia bunyi dia jelas, kemas bunyi dia Yang kedua. Manakala contoh yang ketiga ayat yang ke-79 pada kalimah fil ardi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Jangan kita baca nipis. Fil ardi, kita tertukar ataupun kita menukarkan bunyi dad tu kepada dal. Jadi kena hati-hati. 3 contoh ini yang kita kongsikan dalam halaman yang ke-347. Banyak lagi dalam ayat yang lain, antaranya pada kalimah al-ardu, tu kan. Dan juga huruf-huruf yang tebal yang lain tu. Ingat 7 yang kita kongsikan sebelum ini. Khussa, bagtin, qil, kan, kha sa dad ghain ta qaf dha, kan 7 huruf isti'la. Jadi mudah-mudahan kita dapat praktikkan bacaan kita. Jemput tuan-tuan dan puan-puan untuk semak bacaan, terus bertalaki dengan guru-guru para asatizah kita insya-Allah taala. Insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz ya. Berkongsi tajwid pada hari ini. Kali ini dah nampak dah macam mana Ustaz sebut tu kan. Alhamdulillah. Ya, nampak dia punya gigi ke apa sebagainya. Sebelum ni bayangkan sendiri. Masya-Allah. Itu juga adalah satu nikmat absar Ustaz. Betul Ustaz. Boleh lihat ya, dan apakah yang perlu kita lihat, apa yang perlu kita dengar ya, apakah hati kita perlu diisi dengan bagaimana. Sudah tentunya seperti mana ada dalam halaman ini, iaitu lihat pada siang dan malam ya, kepada orang yang dipanggil Allah Ustaz ya, kalau melawat kubur ke apa sebagainya, kita tahu bahawa sebenarnya Allah ni yang hebat
ya, Allah ini yang akan menarik ataupun menyelesaikan isu-isu dur, cabaran, sakit, kepayahan kita. Jangan jadi orang yang sombong. Jangan jadi orang sombong. Seperti mana ayat 81, kalau ayat 82 orang sombong ni dia cakap apa Ustaz? Betul ke kita nanti yang daripada tanah, daripada tulang ni nanti akan dibangkitkan? Orang sombong. Ya, bila dia tidak menggunakan mata telinganya itu untuk buat persediaan. Ya, dia sakit, okey, sakit, betul, harap ni sembuh, lepas tu dia enjoy tanpa dia mengambil pelajaran. Kita nak tengok lagi apa sifat sombong, ya, orang yang tidak beriman, yang tidak menggunakan telinga, mata dan hatinya untuk makin dekat dengan Allah walaupun diuji dalam keadaan kita sekarang ini COVID-19. Kita lihat ayat 83 hingga ayat 89. Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fatih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan pensahabat Al-Quran, nikmat mata, nikmat telinga, walau di mana juga berada. Sahabat-sahabat kita Ustaz di ruangan Facebook, antaranya Puan Katifah, lama kita tak ni, daripada Finland bersama, Puan Arina contohnya daripada Germany, sahabat-sahabat kita di Singapura, Brunei, Puan Siti, Puan Syamila dan seluruh sahabat-sahabat kita di negara kita yang tercinta. Mudah-mudahan saya doakan, kami semua doakan, kita semua sama-sama doakan agar kita senantiasa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca, menyebut kalimah-kalimah Al-Quran. Kadang-kadang Ustaz ada Ustaz yang kadang-kadang berjumpa Ustaz, dia termenung Ustaz, dia kata, Allah Ustaz, saya ni susah nak baca Ustaz. Kadang-kadang ayat tu sekali ulang tu, sekali baca tu banyak kali ulang satu ayat, nak sampai habis satu ayat tu. Tapi tak apa tuan-tuan, Allah bagi nikmat tu walaupun macam tu, tapi terdetik juga dalam hati kita, aku nak juga baca walau macam mana pun. Itu yang kita nak dan itu yang kita harap pada Allah SWT sehingga ke akhir usia kita. Amin. Bersama dengan Al-Quran kalamullah. Nikmat yang sangat-sangat hebat dan bahagialah kalau kita dapat bersama insya-Allah. Jadi kita cuba sambung ayat yang ke-83 sehingga ayat yang ke-89 Ustaz. Tadi kita dah baca Hijaz, yang kali kedua ni kita cuba pula bacaan Jiharkah, boleh? Jom kita cuba bunyi Jiharkah ke bunyi Jirkah? Jiharkah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا وآباؤنا هذا من قبل إن هذا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إن
سيقولون لله سيقولون لله قل فأنا تسحرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 83 hingga 89 ini ya menyambung kepada perbincangan Ustaz ya, bagaimana apabila Allah memberi ujian kepada sesuatu individu ya, pada satu kaum, sebenarnya Allah nak kita ambil pelajaran ya, cerah mata hati kita, jangan jadi orang yang kena azab di dunia dan azab di akhirat Ustaz ya. Ya, banyak kul Ustaz. Kul di sini. Oh, masya-Allah. Silakan. Sebenarnya kul ini sebenarnya adalah perkataan yang Allah ajarkan pada kita, sampaikan pada siapa? Satu pada diri kita, katakan pada diri kita, kuatkan hati kita dengan apa yang diberikan ini dan sampaikan pada orang lain. Kerana apa? Iman bukan boleh disimpan begitu saja Ustaz. Kadang-kadang kalau kita tak cakap perkara itu ya dalam hidup kita, kita tak berborak dengan kawan kita, perkara-perkara yang berasaskan ilmu yang Allah ajar, nanti kita tengok satu persatu, kesannya apa? Iman kita makin lama makin turun. Kalau sakit Ustaz ya, kalau kita tak cakap perkara baik, tak baca Quran yang baik ini, akhirnya yang duduk dekat kerusi ke duduk dekat katil sakit itu, dia akan makin lama makin down. Dia punya keimanan, dia rasa betul ke Allah boleh ubati saya, hilangkan penyakit ini, sembuhkan saya. Allah ni tak suka saya ke, dia akan turun. Jadi apakah ya, kalau orang yang sombong dia akan cakap apa? Kalau dalam ayat yang ke-83 kita baca tadi, laqad wa'idna nahnu wa abauna hadha min qablu in hadha illa asatirul awwalin. Ini semua apa yang kamu cakap ini, yang janji-janji ini semuanya asatir. Masyaallah. Asatir ini maksudnya apa? Kisah-kisah dongeng awal orang-orang dahulu kala. Asatir ini daripada awal perkataannya daripada Greek Ustaz ya. Membawa, kalau kita tengok ustur itu membawa pada dalam bahasa Inggeris, kalau cerita apa Ustaz? Story. Story. Ya, kan Ustaz tanya tajuk cerita apa tadi? Tajuk cerita apa? Okay. Cerita tu story ya. Story ya. Jadi mereka kata bahawa story ini story lama-lama lah. Yang kita tak nak dengar lah kisah Nabi Nuh lah, Nabi Hud lah, kata mereka ni akan diazab. Mereka memandang sombong dengan peringatan-peringatan yang diberikan. Ya, tetapi bagi orang yang beriman, dia akan cakap apa? Qul, ayat 84. Masya-Allah. Limanil ard, ya, limanil ardi wa man fiha in kuntum ta'lamun. Kita ada ilmu itu, kita cakap pada diri kita dan kita boleh berhujah dengan orang-orang yang tidak percaya, orang yang kufur. Ini ilmunya. Yang pertama apa? Siapa punya bumi ini dan isi kandungannya, jika kamu tahu. Kan? Jadi kita boleh berhujah ya, kita boleh berhujah, tapi asas hujah mestilah berasaskan dengan ilmu. Ini yang disampaikan bila kita lihat perkataan kul ini, Allah ajarkan ilmunya. Lihat bumi ini siapa punya? Siapa punya? Mana kan? Milik kita? Mana milik kita? Tak ada milik kita. Kan? Semua ini adalah milik siapa? Orang yang bukan beriman, yang sombong pun dia akan cakap apa? Sayaquluna lillah. Ini semua milik Allah. Jadi katakan pada mereka, so mengapa kan, mengapa kamu tak ambil pelajaran? Ya, tazakkarun, bukan tatazakkarun. Tazakkarun ini maksudnya ambil peringatan yang simple, yang ringkas kan. Kalau tatazakkarun itu lebih sedikit pelajaran yang sampai kita mungkin akan menangis ya, rasa tersentap. Ini ambillah pelajaran sikit. Kamu dah kata Allah, mengapa kamu sombong lagi kata Allah tak bangkitkan, tak akan kembalikan, kamu kena buat persediaan. Itu yang diajarkan ya dalam ayat yang ke-85. Ayat 86 Allah ajar lagi kepada kita untuk disampaikan kepada orang-orang yang rasa bahawa dia nak sombong ya, tidak mahu beriman. Man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Siapakah Tuhan tujuh langit dan juga tujuh ya, as-sab'u, kan kita sebelum ini ada cakap as-sab'u tara'iq ya. Jadi diingatkan balik wa rabbul arsyil azim. Tuhan yang berada di arash ini tahta, kalau raja di tahta. Jadi nak ingatkan bahawa siapa Tuhan yang hebat, yang berada di atas tahta, yang menguasai 7 petala langit. Jawapannya lillah. Orang bukan Islam, dia
Kalau kita tengok soalan ini Ustaz, dia akan cakap Tuhan Allah. Dia boleh cakap God ke apa sebagainya. Dia tak akan cakap ini automatik. Walaupun ada yang percaya Darwinism ke Neo-Darwinism ke, tapi kalau kita tanya soalan ini, boleh ke manusia ni tiba-tiba daripada ameba, kuman ke apa ke, virus ke apa ke, jadi manusia? Kan? Tanya-tanya dia akan cakap bahawa Tuhan jugalah. Mesti ada super power, istilah yang kadang-kadang digunakan. Tapi apakah yang perlu kita tanya lagi, afala tattaqun, mengapa tidak minta perlindungan daripada Tuhan yang power, yang berkuasa, yang menguasai 7 petala langit? Ini kalau orang sakit Ustaz ya. Kalau kita ada masalah duit ke, bisnes jatuh ke, dur sebentar tadi, bila kita dengar ayat ini, kita lihat kepada alam, ya, kita keluar tengok, rasanya bolehkah Allah selesaikan masalah saya? Jawapannya apa tuan-tuan? Boleh. Di situ kita akan rasa harapan, bukannya mublisun pada ayat yang ke-77, iaitu putus asa, rasa tak bolehlah. Banyak kali dah kan. Saya pun Ustaz ni kadang-kadang banyak kali boleh ke kan. Tapi bila tengok balik ayat-ayat ini, mengingatkan balik kita, kalau boleh kita cakap kepada diri kita, ya, kepada orang-orang yang sombong, kadang-kadang dirasakan afala tattaqun, mengapa tidak minta perlindungan daripada segala cabaran yang ada ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak baca satu lagi, ayat yang ke-88. Allah ajarkan satu lagi ilmu untuk kita berhujah. Sebelum berhujah dengan orang lain, berhujah dengan diri sendiri. Kalau kita rasa macam beriman ini rasa macam CP-CP cukuplah, kita nak kuatkan pada ayat 88. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak baca sekarang ni ayat yang ke-88. Jom kita gemakan, walau di mana juga kita berada, keluarkan suara tuan-tuan dan puan-puan. Cuba kita baca ya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu, dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi daripada azabnya jika kamu mengetahui. Kamu tahu tak siapa yang boleh melindungi? Ya, kulli syai', yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, kepada debu, kepada virus COVID-19. Siapa yang berkuasa ini? Ya, jawapannya apa Ustaz? Ya, lillah, Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menunjukkan bahawa percaya pada Allah sahaja tidak cukup. Pasal mereka jawab, ya, tetapi mereka mengabaikan mesej Rasul, mengabaikan mesej Quran. Mereka tidak mahu perjuangkan iman dalam hidup mereka, tetap sombong. Dan ini di hujung ayat 89 itu, qul fa anna tusharun, mengapa kamu kagum sangat, tertipu, tersihir dengan kemewahan di dunia ataupun sombong dengan apa yang ada. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama ialah kita ingin hargai peluang yang Allah beri untuk kita kembali kepadanya dengan segala ujian-ujian yang Allah berikan. Bukan Allah benci, tetapi Allah nak membawa kita menguatkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, apabila ditimpa kemudaratan, kita usahakan agar semakin dekat dengan Allah. Banyakkan ibadah. Banyakkan ibadah kita, kerana itu adalah tanda bahawa kita ini qalilam ma tashkurun, orang yang bersyukur. Dan yang ketiga, cari ilmu agar lebih dapat peringatan. Lebih kita bertakwa, minta Allah lindungi daripada segala cabaran masalah hidup dan juga tidak mudah tertipu sebagaimana kita lihat pada ayat 85, 87 dan ayat 89. Kita berdoa bersama. Terima kasih Fadil Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم kami sangat lemah ya Allah, kami sangat dhaif ya Allah. Kami tak terlepas daripada melakukan bermacam-macam kesalahan. Itulah kami ya Allah, manusia yang sangat lemah ya Allah. Maka ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mak ayah kami ya Allah. Mak ayah mertua kami muslimin dan muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, maafkan kelalaian mata kami. Ya Allah ya Tuhan kami, maafkan kelalaian tangan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, maafkan kelalaian pendengaran kami ya Allah. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kami berada dalam majlis Al-Quran, kami berada dalam pengajian Al-Quran, maka ya Allah limpahilah barakah dan juga perkenanmu, rahmatmu buat kami semua sekeluarga ya Arhamar Rahimin. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah ya Tuhan kami, saban hari kami mendengar Al-Quran. Ya Allah ya Tuhan kami, saban hari kami melihat Al-Quran. Maka ya Allah jagalah mata kami, mulut kami, tangan kami, hati-hati kami ya Allah, dilindungi daripada perkara-perkara yang madmumah, yang tidak elok ya Arhamar Rahimin. Sembuhkan hati kami ya Allah, rawat hati kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi memimpin bacaan doa, dan kita doakan tuan-tuan kita menjadi orang-orang yang sentiasa menggunakan pendengaran, penglihatan kita untuk makin menghargai ketauhidan pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala ujian. Inilah yang kita ingin perjuangkan, iman dalam tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan ini adalah untuk kita sama-sama memperjuangkan nilai tauhid, agar kalau ada yang kena ujian, sakit dan sebagainya, kita tahu kita masih berpegang pada Tuhan, yakin Tuhan akan selesaikan, bukannya putus asa ataupun takbur kepada Allah. Kita berjumpa lagi dalam ulangan pada hari ini, dan insya-Allah pagi esok, dan kita berjumpa lagi halaman baru Al-Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.